بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Jom kita lanjutkan. Malam ini kita masih lagi berada pada halaman 26. Jadi kita nak baca terus juzuk yang kedua surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-26 ayat 170 sampai ayat 176. Jadi jom kita sama-sama baca insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, Haji Hajah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung pada malam ini seperti mana biasa hari Selasa malam kita meneruskan sesi tadabbur dengan soalan kerana bila kita bercakap tentang tadabbur, itu salah satunya adalah dalam usaha untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu daripada kaedah untuk kita memahami itu adalah dengan kita melanjutkan berfikir. Dan berfikir itu lebih mudah untuk diproses apabila kita bertanyakan soalan. Dan insya-Allah di dalam sesi tadabbur dengan soalan ini ada banyak sangat. Sebenarnya kalau kita nak keluarkan persoalan-persoalan yang boleh dilihat berpandukan ayat-ayat Al-Quran ini, namun kita harapkan walau apa sahaja persoalan yang ada nanti, sebenarnya itu tujuan besarnya adalah untuk kita memahami Al-Quran dan seterusnya untuk kita sama-sama mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Apa khabar semua? Kita di awal sesi ini, kita tuliskan juga di ruangan chat di manakah Haji Hajah sekalian berada pada malam ini. Mungkin boleh tulis sedikit di ruangan chat supaya kita juga tahu keberadaan. Walaupun kita tidak berada di satu tempat yang sama, tetapi kita tahu kita bersama-sama di dalam Zoom ini walaupun di tempat-tempat yang berbeza-beza. Jom kita tuliskan sesuatu di ruangan chat. Di manakah Haji Hajah pada malam ini? Kalau di rumah itu, rumahnya di mana? Terima kasih Haji Romi kita, Sungai Buloh. Masya Allah, tabarakallah. Saya juga di sungai, tapi bukan di Sungai Buloh, saya di Sungai Petani. Baik. Hajah Nur Hashimah di Selayang, Hajah Izan di Kajang, Hajah Nur Malah di Melaka, Hajah Zakiah di Singapura, Hajah Hasni di Gombak, Haji Fazli di Setapak, bagaimanakah dengan yang lain? Hajah Mazitah di Gemas Negeri Sembilan, Masya Allah. Hajah Nur di Sungai Besi Ceras, Hajah Juria juga di Singapura, Hajah Taharah berada di Taman Segambut, Kuala Lumpur. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Begitu juga dengan teman-teman yang lain, di mana pun kalian berada, kita mendoakan kesejahteraan. Dan semoga dengan kita bersama-sama pada malam ini, tujuan kita adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usaha untuk mengikhlaskan diri kita. Saya yang menyampaikan, saya berusaha untuk mengikhlaskan diri saya, menyampaikan sebaik mungkin ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanah, dan moga-moga Allah ampunkan dosa saya sekiranya ketika mana saya menyampaikan itu ada kesilapfahaman yang saya tidak dapat elakkan. Namun begitu, kita doakan agar tidak ada kesilapfahaman itu. Semoga Allah berikan kita hidayah petunjuk untuk kita mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Hajah Yan Aziz berada di Shah Alam. Alhamdulillah. Saya juga sudah lama tidak ke Shah Alam, walaupun ada rumah di sana. InsyaAllah hari Khamis ini saya akan turun sebentar di Shah Alam, hari Khamis dan juga hari Jumaat, insyaAllah. Terima kasih kepada Hajah Zailan yang sama-sama dengan kita daripada Pasir Gudang, Singapura. Hajah Azmah daripada Singapura, insyaAllah, tabarakallah. Jadi kita ada daripada jauh dekat. Jauh dekat itu kerana saya berada di Sungai Petani. Saya mencari juga adakah orang daripada utara. Punya malam ini kebanyakannya berada di tengah dan juga di selatan tanah air. Di manakah orang-orang utara ini? Baik, Hajarin di Ampang, Haji Surya dari Melaka. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hajar Rokiah ada apa-apakah mengangkat tangan itu? Baik. So, jom kita... Singapura, Ustaz. Apa dia? Saya dari Singapura. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baik, terima kasih Hajar Rokiah juga dari Singapura.
Masya-Allah, tabarakallah. So, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini. Kita juga buka ruang untuk menjemput teman-teman yang ada itu. Kita kongsikan link yang diberikan itu untuk sama-sama kita masuk dalam sesi pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya, insya-Allah. Surah Al-Baqarah halaman yang ke-26, kita berhenti pada ayat 172 pada pertemuan yang lepas. Kalau kita kembali sekejap pada ayat-ayat yang lepas, iaitu pada ayat 170. Ini terkait dengan orang yang mengikut kepada tok nenek mereka, ikut kepada nenek moyang. Saya buat benda ni, kami ikut apa yang tok nenek mereka buat. Bukanlah tak boleh menggunakan ataupun mengikut kepada apa yang dibawa oleh leluhur kita. Tetapi perlu diingat bahawa ikut itu perlu menggunakan akal yang sihat dan perlulah bertepatan dengan syariat. Ia tidak menyebabkan kita terus membuang apa yang dibawa oleh orang-orang yang terdahulu. Kemudian pada ayat 171 Allah berikan perumpamaan kepada mereka ini. Dan ketika mana sudah diseru ke arah kebaikan, masih lagi mahu mengikut tradisi jahiliyah, masih lagi mahu mempertahankan kalau dulu ada kepisangan mereka, kalau orang Melayu pisangnya lah kan, dan mahu mempertahankan apa-apa saja yang mereka nak pertahankan. Lalu kerana tidak menggunakan akal, maka ada disebutkan dalam Al-Quran, summum bukmun umyun. Mereka ini adalah orang yang bukan mereka tidak ada telinga, tapi sengaja mereka tidak mahu mendengar, pekak. Bukan mereka tidak ada mulut, tetapi kerana mereka tidak mahu mengikut kepada kebenaran, mereka itu bisu. Bukan kerana mereka tidak ada mata, tapi kerana mereka tidak mahu melihat akan kebenaran, maka disebabkan itulah mereka disebutkan dengan buta. Lahum la yaqilun. Masih lagi kita merujuk kepada orang yang tidak mengoptimumkan fungsi akal sehingga membawa kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat bahaya. Dan kemudian membawa kepada kita tentang makan. Kerana pada ayat-ayat yang sebelum itu, kalau kita pergi pada ayat 168, sudah ada seruan kepada manusia untuk makan yang halal dan juga baik. Dan yang pastinya jangan sampai mengikut kepada jejak langkah syaitan. Dan sekali lagi, makanan boleh menjadi sumber besar bagi syaitan ataupun boleh menjadi jalan utama bagi syaitan untuk menyesatkan anak cucu Adam, untuk menyesatkan manusia. Sebab itu bab makanan adalah satu perkara yang perlu diberikan perhatian. Dan bagi orang yang beriman, dalam hal makan itu, mereka bukan hanya mencari yang halal, kerana halal itu pasti bagi orang yang beriman. Kalau orang beriman sahaja tidak mahu mencari yang halal, maka itu cek balik iman dia. Kerana seruan kepada orang yang beriman itu tidak lagi dinyatakan tentang halal. Ya ayyuhallazina amanu, tidak lagi disebut dengan kulu, kemudian ada halal. Tapi kulu min tayyibat. Kerana yang perlu difikirkan oleh orang beriman itu bukan sekadar halal, halal itu settle. Tapi adalah tayyibat. Dan macam mana untuk memastikan apa yang diambilnya itu adalah yang tayyibat, yang baik. Dan orang yang beriman itu pasti bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, dan tanda orang itu bersyukur adalah dengan semakin berusaha mengikut kepada apa yang Allah kehendaki dan meninggalkan apa yang Allah larang. Lalu apakah bentuk-bentuk makanan yang tak boleh? Kalau kita cakap tentang makanan, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Maka apakah yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan? Maka itu dijawab pada ayat yang kita akan lanjutkan pada malam ini, iaitu pada ayat yang ke-173. Baik, ayat 173. Tadi kita dah baca ayat Al-Qurannya.
Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Baik, mari kita pergi pada ayat 173 ini. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Pada ayat 173, kita ambil warna hijau di situ. Alright. Innama sesungguhnya. Ini dalam bentuk ada keterbatasan, ada had, ada limit dia. Tidaklah semua perkara yang diharamkan Allah. Innama sesungguhnya. Innama ini sahaja. Maksudnya dia ada limit dia. Harrama alaikumul maitah. Diharamkan kepada kamu maitah. Tadi. Ini yang pertama. Yang tak boleh kita makan itu adalah bangkai. Soalan. Adakah semua bangkai tidak boleh dimakan? Soalan tambahan. Adakah semua soalan tidak boleh, adakah semua bangkai tidak boleh dimakan? Ini masuk sedikit pada fiqah lah. Adakah semua bangkai tidak boleh dimakan? Jawapannya adalah tidak. Kerana ada yang dibolehkan, iaitu yang berada di lautan, ikan dan juga belalang. Maka ini diizinkan. Sebab itu kalau ikan dah mati, boleh tak kita nak ambil makan? Jumpa kalau ikan dah mati, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita jalan-jalan tengok ayam dah mati, dah mati dah, boleh ambil tak nak makan? Jangan pandai-pandai pula nak ambil makan. So ada yang dibolehkan daripada bangkai itu, tapi yang lain itu tidak dibenarkan. So itu yang pertama. Waddam. Yang kedua adalah darah. Maka darah juga tidak dibolehkan. Adapun darah ini adalah darah yang mengalir. Adakah semua darah? Tak, ini darah yang mengalir. Maka itu tak boleh lah. Kecuali lah kalau yang Allahumma salli ala Muhammad, bahagian hati, bahagian itu yang memang ada darah berkumpul di situ, itu dibenarkan. Ataupun darah yang memang kita dah basuh, dah apa semua, dia masih ada lagi pada binatang itu, contoh ayam. Kadang-kadang kita masak, kita dah basuh, kita masak, ada darah lagi. Maka itu ada ulama membahaskannya, dan pada bab itu saya lebih cenderung kepada pendapat dimaafkan kerana ia bukan lagi termasuk dalam darah yang mengalir. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah walahmal khinzir. Daging babi. Daging babi tak boleh. Soalan, adakah daging sahaja? Soalan. Adakah hanya daging babi sahaja? Pasal dia tulis tu lahm. Di sini memang ada pendapat yang menyebut tentang hanya daging sahaja yang tidak dibenarkan. Hanya daging sahaja. Adapun bahagian-bahagian lain selain daripada daging itu, dia tak ada masalah untuk dimakan. Itu menurut kepada sesetengah pendapat. Namun yang jumhur bersebut tentang
daging babi itu bukan hanya sekadar daging. Kalau daging itu tidak boleh dimakan, maka apa-apa sahaja yang ada di sebalik daging itu, tulang dan sebagainya juga tidak boleh makan. So itu yang kedua. Yang ketiga, kita bertanya juga soalan, mengapakah haram dimakan babi? Mengapa haram makan babi? Haji-haji sekalian, boleh tak tuliskan di ruangan chat, mengapa haram makan babi? Soalan apa sebabnya ya? Kenapakah diharamkan untuk kita makan babi? Baik. Sebab yang pertama, apakah sebab diharamkan makan babi? Apa sebab diharamkan makan babi? Sebab yang pertama, kerana itu memang syariat sudah mengharamkan. Maka meninggalkan untuk makan daging babi kerana menurut kepada syariat itu adalah pahala. Hari ini orang buat macam-macam hidangan. Kalau tengok dia buat daging babi itu dia dah potong kepala dia, tinggal badan, tinggal kaki yang kita pun tak perasan. Dia salai, kemudian dia goreng lagi, kemudian dia masak dengan masakan yang special. Kita pun tengok terliur. Tak. Orang beriman macam mana pun dia buat, macam mana pun dia olah daging itu jangan dimakan. Baik. So itu yang pertama. Yang kedua, baik, ada jangkitan cacing pita. Kerana di dalam babi itu kita boleh terkena penyakit. Dan salah satunya adalah kerana di dalam daging itu ada makhluk yang menyebabkan kita boleh terkena jangkitan, iaitu cacing pita. Soalan, berapakah panjang cacing pita? Tiba-tiba ada soalan tambahan malam ni. Cacing pita yang panjang pernah ditemui dalam tubuh manusia di Thailand. Itu pada kadar, kalau tidak silap saya, 30 meter. Dan kadar panjang kebiasaannya adalah antara 6 hingga 8 meter. Panjang kan? Panjang. Tapi dia kecil je. Dia kalau masuk dalam perut tu dia berbelit-belit. Dan itu umurnya juga panjang, cacing pita. So mereka yang menderita penyakit cacing pita ini, ia boleh terkena pada orang yang makan daging babi. Macam tu juga darah, kan? Darah juga tak boleh dimakan. Kerana apa? Dekat dalam darah itu tempat berkumpulnya. Itu kalau dekat dalam darah tu ada penyakit, maka penyakit itu dia akan terus kena pada orang yang makannya. Sebab darah itu tempat berkumpul DNA dan sebagainya dekat situ. Sebab itu tak dibenarkan makan darah yang mengalir. Baik. So itu penyakit. Bahkan ada kajian yang menyebut tentang makan daging babi boleh kena penyakit sendi. Penyakit sendi. Penyakit sendi ni boleh kena bagi orang yang makan daging babi. Jadi siapa yang makan daging babi, dia ada tendensi untuk kena penyakit sendi. So siapa yang dekat sini ada penyakit sendi? Jangan duk pusing macam tu lah ya. Tak ada kena-mengena. Tapi ini tendensi kalau makan daging babi. Itu banyak lagi sebab mengapakah diharamkan. Allah haramkan itu bukan dengan sengaja untuk diharamkan, tetapi di sana ada banyak sebab mengapa ia diharamkan. Dan sudah pasti bagi orang yang beriman, apabila diharamkan itu kerana perintah Allah, maka kita sami'na wa ata'na.
Tapi dalam masa yang sama, bagi orang yang mahu berfikir, dia akan mula mengkaji lagi. Mengapakah Allah haramkan ini? Mengapa Allah haramkan ini? Mengapa tidak boleh ini? Mesti ada sebab-sebab di sebaliknya. So itu yang ketiga. Daging babi. Wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan juga binatang-binatang yang disembelih tetapi tidak atas nama Allah. Disembelih atas nama berhalanya. Dan disembelih atas nama selain daripada Allah, maka ia tidak dibenarkan. Allahumma salli ala Muhammad. So ini adalah 4 jenis yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 173 yang diharamkan Allah. Soalan tambahan. Soalan yang keempat. Apa hikmah diharamkan? Bukankah kalau elok semuanya Allah cipta dan Allah halalkan? Kan? Apa hikmah Allah nak haramkan itu? Baik, apa dia? Antara lainnya adalah supaya sebagai orang yang beriman yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah sebuah peluang untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu peluang. Kan? Sebab itu kita bersyukur apabila dapat menahan diri daripada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita tak adalah tiba-tiba dah bela lembu kan, dah besar-besar kan, lembu yang limousin tu harga sampai 12-13 ribu kan, tiba-tiba masa kita nak sembelih kan, masa kita nak buat akikah ke, kita nak buat kurban ke, esok nak buat, malam tu lembu tu mati. Lembu tu harga 13 ribu. Dia mati. Dia mati sendirilah kan. Dia mati mungkin tercekik ke, mati ke macam mana ke, mati. Dan ia tidak disembelih lah. Maka nak makan tak? Soalan tu. Ini rugi ni kalau buang seekor 13 ribu kan. Kalau bagi makan orang kampung, kenyang orang kampung. Haji Robi nak bagi orang kampung. Lembu 13 ribu. Kan kita ini peluang, apa hikmah diharamkan itu peluang untuk orang beriman. Itu yang pertama. Yang kedua Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ia untuk dimakan kerana atas tujuan-tujuan lain, iaitu sebagai rantaian kehidupan. Ada hikmahnya Allah ciptakan ular. Ada hikmahnya Allah ciptakan tikus. Ada hikmahnya Allah ciptakan babi itu. Kerana ia adalah rantaian kehidupan. Boleh jadi ia tidak digunakan untuk kita makan. Tetapi ular misalnya, para pengkaji mengkaji ular itu sehingga mereka boleh mengeluarkan ubat daripada racun ular itu sendiri. So, tidak semestinya digunakan untuk makan. Jadi itu apa hikmah diharamkan binatang-binatang itu. So itu yang keempat. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Akan tetapi apabila kamu berada dalam keadaan darurat sehingga menyebabkan kematian, kamu kalau tak makan sampai kamu boleh mati, maka pada keadaan itu tidaklah berdosa untuk kamu makan dengan kadarnya, jangan melampau. Sedang ia tidak mengingininya dan tidak pula melampaui batas. Dia bukan tiba-tiba tak boleh makan, tengok ada
babi seekor. Teringin pula kan, darurat ni. Kan, dan dapat seekor tu tak puas pula makan sikit, nak kena makan banyak. Jangan melampau. Allahumma salli ala Muhammad. Maka di sini ada persoalan untuk kita. Apa soalan untuk kita? Baik. Apabila kita melihat situasi itu, maka kalau kita sambung kepada persoalan yang kelima, maka di sana kita akan dapati bahawa Allahumma salli ala Muhammad. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Dan bagaimanakah kebijaksanaan? Kebijaksanaan Allah dalam mengatur urusan hamba. Macam mana? So itu kita dapat lihat. Yang pertama adalah dalam keadaan biasa syariat mengharamkan. Tapi ada dalam keadaan tertentu iaitu darurat, maka ia dibolehkan. Kerana Allah tahu apa yang diciptakannya, dan itulah lambang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mahu berfikir. Dan faman turra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Dan kamu kalau dalam keadaan darurat dah boleh menyebabkan sampai kamu tak makan, kamu akan mati, maka pada ketika itu dibenarkan untuk kamu makan dengan syarat kamu tidak melampaui batas. Maka di sana orang yang mahu berfikir akan melihat betapa Allah tidak zalim. Akan melihat bahawa keadaan syariat dalam keadaan biasa itu bagaimana, kan? Dan dalam keadaan darurat itu bagaimana. Sebab itu syariat ini para pakar melihat macam mana keadaan biasa, macam mana keadaan darurat. Syariat itu. Kita juga sembahyang. Macam mana sembahyang dalam keadaan biasa, macam mana sembahyang dalam keadaan darurat. Kita dalam keadaan berpuasa, macam mana puasa orang yang boleh berpuasa, macam mana puasa dengan orang yang dia tidak mampu untuk berpuasa. Itu semua menyebabkan kita mula melihat angle bahawa dalam syariat itu bukan hanya semua perkara kalau A lah, kalau B lah, tetapi dia ada A dan ada situasi yang menyebabkan dia boleh menjadi B. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi Islam agama yang tidak jumud. Jadi siapa yang membawa agama ini perlu dalam kerangka fikir yang luas. And jangan bersikap jumud. Saya ingat lagi masa kami perlu buat dakwah kepada masyarakat orang asli. Macam mana dakwah kepada masyarakat orang asli ni? Mereka ni, ini dulu, lama dah ni. Macam mana mereka ni, antara makanan mereka masih lagi monyet. Kan? Monyet mereka makan. Takkan kita pergi-pergi terus haram. Maka kita mencari keluasan hukum yang ada dalam Islam. Rupanya jumpa. Ada mazhab yang membenarkan untuk monyet dimakan. Tapi kita tak makan lah. Walaupun pernah satu ketika dulu saya masa latihan, masa tu dengan geng-geng komando, ya kari, kita duduk dekat pasukan hadapan, sampai dekat base tu tengok mereka sedang masak. Tengah-tengah masak tu, masak dalam buluh, Haji. Masak dalam buluh. Masak dalam buluh ku tengok sedap betul. Tengok kita dengan penatnya, dengan laparnya, tengok orang masak dalam buluh. Tanya dengan geng-geng tu. Ini apa ni? Dia kata ni kijang. Kijang. Kita dengar kijang. Geng-geng komando pula buat kijang. Tapi mereka ni geng-geng
bangsa Iban yang mereka ni bukan Islam lah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun dengan selambanya ambil makan. Sedap. Masa tu sedap lah. Sampai-sampai dah tu, datang sajen gitu. Tegur, oi korang buat apa? Rupanya kami duk makan. Bukan kijang yang dekat bawah tu kijang dahan. Tahu kijang dahan? Monyet lah. Kan. So kalau tanya saya, rasa tak daging monyet? Saya pernah rasa daging monyet. Macam mana rasa dia? Kan, Allahumma salli ala Muhammad. Saya cerita dekat Pak Su saya, dia komando, kan? Dia gelakkan saya. Kan? Dia boleh tahu macam mana daging monyet dan daging kijang, dia ada beza dia kan. Ya Karim. Tapi jangan makan dalam keadaan biasa, jangan tiba-tiba ada yang terliur tiba-tiba nak makan. Tak. Jangan buat perangai macam tu. saya cerita ini tu kadang pengalaman. Allahumma salli ala Muhammad. So itu yang kelima tadi, keluasan hukum. Bila kita baca ayat ini, betapa ada yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi betapa bijaksananya Allah, dan tidaklah yang diharam itu total, tapi ada keadaannya. Dan kemudian ditutup dengan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pasal apa? Cerita bab rezeki. Makan. Cerita bab benda yang dibolehkan makan. Cerita benda bab yang tak boleh dimakan. Dan kemudian cerita dalam keadaan darurat. Tiba-tiba di hujung ini ditutup dengan Ghafurur Rahim. Soalan, mengapa ditutup dengan Asma'ullahul Husna, iaitu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Ini menjadi persoalan juga untuk kita kan. Kenapa tiba-tiba Ghafurur Rahim? Kenapa bukan Ar-Razzaq, dia yang memberikan rezeki? Mengapa bukan Al-Wahhab, dia yang menganugerahkan? Tapi kenapa Ghafurur Rahim? Antara yang menjadi perbincangan pada ayat ini adalah, satu, ia merupakan sindiran. Kalau kita masih ingat ayat-ayat yang sebelum-sebelum itu bercakap tentang orang Yahudi. Orang Yahudi dan orang yang tidak beriman. Mereka mengambil apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dengan alasan mengikut kepada tok nenek mereka. Dan tak ada masalah kamu nak ikut benda-benda tu. Lalu Allah ceritakan tentang macam mana keadaan orang yang beriman. Tapi dalam masa yang sama, tidaklah menghujat ataupun menghina terus kepada orang yang masih degil itu. Kamu tengok ni orang-orang yang beriman, macam ini keadaannya, maka innallaha ghafurur rahim. Dan kamu ikutlah mereka dan kamu ketahuilah bahawa aku ni Maha Pengampun, aku ni Maha Penyayang. Itu pertama. Yang keduanya, ada juga yang membahaskan tentang mengapakah ditutup dengan Al-Ghafur dan juga Ar-Rahim. Itu nak memberikan gambaran bahawa keadaan darurat yang Allah berikan kepada seseorang itu, ia ditimpakan kerana kesalahannya sendiri. Sebab itu sesuatu musibah, sesuatu kesusahan yang menimpa diri kita, yang menimpa orang beriman, boleh jadi itu adalah kerana kita ada silap. Lalu ketika mana kita diuji dengan kesusahan, kalau makanan itu diuji sampai keadaan darurat, sampai nak mati dah, sampai pada keadaan ketika itu nak bertahan untuk hidup, sampai dibenarkan juga untuk makan makanan yang pada hal keadaan biasanya tak boleh
dimakan. Maka ketika itu kita berfikir tentang apa kesalahan kita. Dan bagi orang yang menyadari tentang kesilapan dan juga kesalahannya, Allah tawarkan, innallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baik, selesai perbincangan kita pada ayat yang 173. Lalu apa tindakan kita? Kita nak buat apa? Yang pertama, sampaikanlah kepada ramai manusia. Hari ni orang tak kira dah makan halal haram. Dan orang tak kira dah. Dan kena bagi tahu. Dan kena bagi peringatan kepada manusia bahawa mengambil yang haram itu menjemput darurat. Dan itu menjemput musibah. Dan kena bagi tahu. Sebab itu jangan sewenang-wenangnya kita mengambil yang haram. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Saya kalau berbual-bual dengan orang-orang lama yang berkhidmat dalam pelbagai agensi, kadang-kadang kita takut apabila mendengar isu-isu rasuah. Dan seakan-akan dia benda yang sangat biasa, common sense. Dan padahal itu tidak dibenarkan. Allahumma salli ala Muhammad. So itu antara yang kita boleh lakukan, kita sampaikan kepada siapa saja yang boleh kita sampaikan betapa pentingnya untuk kita mengambil cakna tentang makanan yang halal dan juga yang haram. Yang halal itu banyak sangat. Yang haram itu sedikit. Maka tinggalkanlah yang haram itu dan ambillah yang halal yang banyak itu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjutkan pada ayat 174. Ayat 174 melanjutkan tentang perbincangan bahawa innal ladzina yaktumu, sesungguhnya orang yang menyembunyikan. Siapakah yang mudah untuk mengambil makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala ini? Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang yang menyembunyikan, iaitu orang yang meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah, dan membeli dengannya keuntungan dunia yang sedikit faedahnya. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka, kerana mereka mengambil daripada makanan yang haram. Dan Allah tidak akan berkata-kata kepada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Mari kita tengok ayat 174. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Masih lagi terkait dengan perangai orang-orang yang ingkar ini. Mereka ini adalah orang yang menyembunyikan ma anzalallahu minal kitab. Yang pertama, mereka menyembunyikan. Soalan. Mengapa mereka menyembunyikan Alkitab? Mengapa mereka menyembunyikan Alkitab? Jawapannya apa? Jawapannya pada ayat yang sama, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Itu adalah kerana mereka terpesona dengan dunia yang sedikit. Dan itu juga melanjutkan kepada persoalan yang kedua. Apakah sikap buruk seorang manusia? Manusia apabila dia dah terpesona dengan dunia yang sedikit, apakah sikap buruk yang boleh kita simpulkan di sini? Mereka adalah dalam golongan orang yang menyembunyikan ilmu. Maaf lah ya, tulisan profesor. Menyembunyikan ilmu. Boleh faham kot?
Boleh, insyaAllah boleh faham. Baik, menyembunyikan ilmu. So ini adalah keadaan yang bahaya apabila orang menyembunyikan ilmu. Kenapa dia menyembunyikan ilmu? Why? Sekali lagi, kerana dia nak menyusahkan orang lain susah dan dia senang. Kalau dia bagi tahu semua benda, maka boleh menyebabkan dia tidak dapat kesenangan itu lagi. Maka disembunyikan tentang kebenaran. Menyembunyikan ilmu. So, itu yang kedua. Wa yashtaruna bihi samanan qalila. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Yang ketiga. Mereka inilah orang yang memasukkan ke dalam perut mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah api neraka. Apakah gambaran orang yang memakan makanan yang haram? Ini peringatan untuk kita ni. Ingat, apakah gambaran Allah bagi orang yang makan makanan yang haram? Ini juga kalau kita ingat ayat ni, kita akan rasa, ya Allah, bantu kami ya Allah untuk mencari sumber yang halal dan kami makan daripada yang halal. Kerana gambaran Allah bagi orang yang makan makanan yang haram ini adalah seperti orang yang memasukkan ataupun memasukkan dalam perutnya itu tidak lain dan tidak bukan memasukkan api neraka. Yang menyebabkan kesakitan, sakitnya tu di sini. Bukan di sini, di perut. Dan pasal makan daripada sumber yang haram. Maka berhati-hati apabila kita makan sesuatu. Ini adalah gambaran tentang orang yang memakan makanan yang haram. Yang pertamanya adalah mereka akan merasa sakit. Dan sakit itu adalah sakit fizikal. Allahumma salli ala Muhammad. Ada yang sanggup nak memakan api neraka nak memasukkan api neraka dalam perut? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau ada yang sanggup, ya Allah, silakan. Tapi kita doakan yang di sini kita semua sedang berusaha untuk beroleh yang halal. Baik. Tolong doakan kita sama-sama dapat berusaha beroleh yang halal. Kemudian wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Yang keempat, pada hari kiamat Allah tidak mahu berkata-kata dengannya. Pada hari kiamat Allah tidak mahu berkata-kata dengannya. Soalan. Yang keempat, mengapa Allah tidak mahu berkata-kata dengan golongan ini? Why? Orang yang menyembunyikan ilmu demi untuk mendapatkan dunia yang sedikit, memakan daripada makanan yang haram. Mengapa Allah tidak mahu berkata-kata dengan golongan ini? Satu, seseorang tidak akan berkata-kata dengan orang itu sekiranya orang itu dianggap rendah. Dan dianggap sepele kalau bahasa Indonesianya. Dan dianggap, kita kalau lihat orang tu macam tak ada apa-apa pun, buat aku nak cakap dengan dia. Betul lah. Satu, dan kerana dia dipandang rendah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Kita kalau ada orang pandang rendah kita rasa apa?
Saya kalau tengok nama-nama dekat sini, alah, pandang rendah. Dia dipandang rendah. Kita rasa, oish, ini tak boleh jadi ni. Dia anggap rendah. Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi yang menganggap itu Allah Subhanahu wa taala. Oish. Kalau manusia memandang rendah kita pun kita rasa down hidup kita. Bayangkan kalau kita dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia yang Maha Pengasih, dia yang Maha Penyayang, dia yang Maha Pengampun. Kita dipandang rendah oleh Allah yang menciptakan kita. Saya tak tahu apa perasaan dia. Wal'ayazubillah. Sebab itu yang pertama. Mengapakah Allah tidak mahu berkata? Jadi itu sebuah penyiksaan. Kalau tadi adalah penyiksaan dalam bentuk fizikal, siksaan fizikal. Ini adalah datang dalam bentuk siksaan jiwa. Jiwa terseksa. Kita kalau ada orang yang sepatutnya kita boleh dapat pertolongan dengan dia, tapi dia buat dono je dengan kita. Kita akan rasa, ya Allah, kenapalah dia dipandang aku rendah sangat ke, kan? Aku ni, ya, kita rasa macam tu. Yang keduanya adalah kerana Allah murka. Maka kita tidak mahu menjemput murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perbuatan seperti ini. Ya Karim. Terseksa jiwa. Maka ini gambaran kepada orang yang menyembunyikan ilmu dan mengambil daripada sumber yang haram. Fizikalnya terseksa, jiwanya juga terseksa. Allahu Akbar. Dan kemudian Allah kata wala yuzakkihim, dan mereka ini tidaklah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dilipat gandakan pahala yang pernah mereka lakukan di atas muka bumi. Wala yuzakkihim, ditambah lagi penyiksaan. Dan dahlah fi butunihim illa an-nar wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Dan kalau kita rangkumkan semua itu, walahum azabun alim. Allahu Akbar. Bagi mereka itu azab yang sangat pedih. Jangan pandang mereka itu mereka sana. Tapi kita bertadabbur itu pandang diri kita. Adakah saya dalam kalangan orang yang menyembunyikan ilmu untuk memperolehi kenikmatan dunia yang sedikit, menukar kenikmatan dunia yang sedikit untuk memperolehi akhirat yang sepatutnya itu yang menjadi cita-cita kita. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu disambung pada ayat yang seterusnya, siapakah mereka ini? Siapakah mereka yang sanggup buat benda-benda ni? Siapakah mereka yang sanggup menyembunyikan ilmu ni? Siapakah mereka? Allah lanjutkan lagi. Ulaika alladzina ishtarau ad-dalalata bil huda. Yang pertama adalah mereka yang sanggup menukar ganti ad-dalalah dengan al-huda. Yang pertama. Mereka yang sanggup menukar ganti antara kesesatan dan juga petunjuk. Sanggup membeli kesesatan berbanding mendapat petunjuk. Siapa yang dekat sini sanggup nak membeli kesesatan? Ada yang sanggup? Memanglah kalau jawapan kita tak sanggup lah. Tapi Allahumma salli ala Muhammad. Ini gambaran kepada orang yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dilaknat, perkara-perkara yang sampai tadi kita dah bincangkan, penderitaan fizikal, penderitaan jiwanya,
Dan Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan tidak dibersihkan baginya, spiritualnya itu. Maka mereka yang sanggup melakukan hal yang demikian adalah mereka itu orang yang lebih rela sesat daripada mendapat petunjuk. Biarlah aku sesat, yang penting aku hidup senang. Biarlah aku sesat, yang penting aku boleh bahagia dekat dunia ni. Kan? Ada orang yang memilih jalan kesesatan untuk bahagia. Saya banyak perkara haji-hajah sekalian. Kan? Kerana dalam bab makan, minum dan sebagainya itu ada satu bab dalam perbincangan scholar Muslim, iaitu perbincangan Al-Kasbu, bercakap tentang kerja. Macam mana daripada kerja ini yang sepatutnya memperolehi hasil yang halal. Hasil yang halal ini kemudian ditransfer kepada makan minum yang halal, kepada tempat tinggal yang halal, kepada pasangan hidup yang halal dan sebagainya. Kaza wa kaza, kaza wa kaza. Tapi berapa ramai yang nak mudah sahaja, kan? Kerana nak makan sedap, maka sanggup menukar petunjuk, kan, mengambil kesesatan. Kerana nak tempat tinggal yang selesa, yang mewah, maka sanggup mengambil kesesatan berbanding daripada petunjuk. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mereka ini jugalah orang yang wal azaba bil maghfirah, yang sanggup menukar azab berbanding dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Karim. Sebab itu disebutkan dalam hadis juga, Nabi suruh sedikitkan sendawa. Dan disambung lagi tentang betapa ramai majoriti manusia mereka mengkehadapankan kenikmatan dunia dan mereka meninggalkan kenikmatan akhirat. Ini kerana nak memperolehi kenikmatan dunia, mereka sanggup untuk memilih azab Allah Subhanahu wa taala. Sanggup. Ada yang sanggup. Wallahu taala alam. Hanya untuk mendapatkan dunia yang pasti akan ditinggalkan. Pasti akan ditinggalkan. Tak ada siapa pun yang akan menungkah langit. Tak ada siapa pun yang akan selama-lamanya dia ada di atas muka bumi ini. Dan orang yang mungkin kita pernah kenal lama dulu, mungkin ada yang dah tak ada dengan kita. Kan? Kita membaca sejarah-sejarah orang hebat dulu, mereka dah tak ada pun dalam catatan hari ini dengan kita. Betapa dunia ini tidak ada yang memegangnya selama-lamanya. Bahkan dunia ini juga akan hancur. Tapi kerana ada orang yang sanggup menukar azab berbanding mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di hujung ayat ini ditutup dengan satu sindiran. Apa sindirannya? Baik. Soalan. Mengapa ayat ini ditutup dengan fama asbarahum 'alan nar? Alangkah sabarnya mereka dengan api neraka. Kenapa ditutup dengan alangkah sabarnya mereka dengan api neraka? Fama asbarahum 'alan nar. Baik, apa sebabnya? Sekali lagi, ayat ini
menjadi sindiran kepada orang yang tak mahu menggunakan akal. Tak mahu guna akal. Tadi berkaitan dengan azab berbanding dengan keampunan. Kemudian mereka ini adalah orang yang lebih rela sesat berbanding mendapat petunjuk. Adakah mereka ini orang yang berakal? Kalau orang yang waras akal dia, pasti akan berusaha untuk mendapat keampunan dan juga petunjuk. Jangan tengok orang lain. Boleh jadi kita juga termasuk dalam kelompok mereka ini. Yang dengan sengaja masih lagi mengambil sumber yang haram, masih lagi menghidupkan sistem yang haram, dan masih lagi mengikut kepada sistem-sistem yang jelas tidak dibenarkan dalam agama ini, tetapi kita nak bermudah-mudah juga. Wallahu ta'ala alam. Maka ini satu sindiran kepada orang yang tak nak menggunakan akal. Fama asbarahum 'alan nar. Baik, soalan. Kita kalau dah tahu ayat ni begini, kita nak buat apa? Apa tindakan kita? Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Nak buat apa? Senaraikan. Kalau tak boleh banyak perkara, senaraikan 3 perkara. Daripada ayat ini, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah. Senaraikan 3 perkara yang berkaitan sesat dan juga azab versus petunjuk dan juga keampunan. Apa dia tiga perkara yang sesat dan juga menjemput azab Allah Subhanahu wa taala? Apa dia 3 perkara yang merupakan jalan menuju petunjuk dan juga menuju keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Senaraikan. Maka seperti mana yang ditulis oleh Haji Romi kita dekat ruangan chat itu, sampaikan. Kita senaraikan apa 3 perkara yang sesat dan juga itu mengundang kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Banyak dah yang kita bincangkan dekat atas itu. Terutamanya bercakap tentang bab makan. Terutamanya bercakap tentang bab bersyukur. Terutamanya bercakap tentang bab beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bab menyembunyikan ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang kita takut nak bagi tahu dekat orang. Nanti kalau kita bagi dekat orang, nanti orang lain pandai daripada kita. Kalau orang lain pandai daripada kita, tak boleh cari makan lah macam tu. Contohnya macam tu lah. Baik, so itu adalah perbincangan ayat 175 dan kita lanjutkan yang terakhir pada malam ini, ayat 176. 176, zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq. Segala balasan yang buruk itu adalah dengan sebab Allah telah menurunkan kitab dengan mengandungi kebenaran, tapi mereka berselisih padanya. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id.
Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisihan mengenai kebenaran kitab, itu sebenarnya mereka adalah dalam keadaan berpecah belah yang jauh dari mendapat petunjuk hidayah Allah. Allahu Akbar. Semua-semua yang dibincangkan itu zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Mereka itu mendapat rahmah, mereka itu diazab oleh Allah. Itu semua kerana Allah dah turunkan ini. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Kerana Allah sudah menurunkan kitab. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan ada pun orang yang mereka masih berselisih lagi tentang kitab, fil kitab. Itu sebenarnya mereka berada dalam lafi syiqaqin ba'id, mereka berada dalam keadaan berpecah belah yang jauh, iaitu mereka jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Syiqaqin ba'id. Allahumma salli ala Muhammad. Di hujung, apa persoalan untuk kita? Saya ada soalan, tapi saya nak tanya kepada haji-hajah sekalian. Berpandukan ayat yang terakhir tadi, apakah mungkin satu persoalan yang kita boleh tanyakan berpandukan ayat tersebut? Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Jangan jam, jeng. Berpandukan kepada ayat tadi. Zalika bi anna Allah nazzala al-kitab. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Apakah mungkin persoalan yang timbul apabila kita baca ayat tadi? Perselisihan. Haji Rami? Adakah boleh dengar Ustaz? Boleh. Itu antara yang saya, satu soalan yang timbul apabila saya baca ayat ini tadi, perselisihan tentang kitab itu. Adakah senario sekarang ni yang di Malaysia ni yang kita terbahagi kepada golongan dikatakan Asy'ariyah dengan golongan Salafi yang mempertahankan pendirian masing-masing tu, adakah kita juga tergolong dengan apa yang disebut dalam ayat ini, atau ayat ini mewakili golongan kafir dan muslim secara umum saja? Baik. So, itu juga menyebabkan kita berfikir tentang wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Baik. Dia dalam konteks yang berbeza. Adapun keadaan perpecahan kerana ada ikhtilafur rahmah, dan perbezaan pendapat ataupun perbezaan itu adalah sebuah rahmah. Kerana di sana yang berpecah dalam konteks, kalau hari ini juga tentang Asy'ariyah, dan dalam konteks Salafi dan sebagainya, itu masing-masing dalam konteks ataupun dalam koridor mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran. Itu selagi dia berada dalam koridor mencari kebenaran dan menegakkan kebenaran, maka itu perselisihan yang tidak ada masalah. Dan selama mana tetap dengan adabnya, selama mana tetap dengan tujuan utamanya, maka tak ada masalah. Adapun yang di sini, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, mereka itu berselisih tentang kitab itu kerana memang dengan tujuan untuk mencari kebatilan. Itu yang jadi masalah. Kalau koridornya adalah dengan masing-masing nak mencari kebenaran, maka mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi kalau dalam koridor memang kerana nak menegakkan kebatilan, kerana takut puasanya terancam, takut hartanya terancam, takut macam-macam yang terancam apabila semua-semua ni diperolehi oleh golongan yang benar, ini yang kita sedang highlightkan sekarang ni. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab lafi shiqaqin ba'id. Terima kasih Haji Romi. Itu satu persoalan juga tu. Kan, apakah saya hari ini kan yang sedang berusaha mencari kebenaran
Tapi saya kerana berselisih dengan kelompok ini, saya berselisih dengan kelompok ini. Adakah kami ini syiqaqin ba'id? Kita tidak mahu berada dalam keadaan syiqaqin ba'id apabila kita saling berkelagak, apabila kita saling bercakaran, apabila kita saling melemahkan, apabila kita saling menjatuhkan, apabila tujuannya bukanlah untuk mencari kebenaran, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Itu satu perkara yang kita nak kena fikir kembali. Kerana perdebatan dengan tujuan untuk mencari kebenaran, alhamdulillah. Tapi kalau perdebatan dengan tujuan untuk mencari kemenangan, dan cek semula. Kita nak kena cek benda tu. Tapi yang banyak berlaku hari ini, masing-masing boleh perhatikanlah. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, so itu yang pertama. Apakah perpecahan golongan hari ini dalam konteks mencari kebenaran termasuk dalam kelompok ayat 2176. Itu soalan Tuan Haji Romi tadi kan? Maka ini konteksnya adalah orang yang, maka ia membawa kepada persoalan yang kedua, Haji Romi. Kerana persoalan yang kedua adalah mengapakah ayat ini? Ayat ini ditutup dengan zalika bi anna Allah nazzala al-kitab wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Mengapakah Allah highlightkan tentang Alkitab? Alkitab di apa? Apakah asas kepada perpecahan? Asas kepada perpecahan adalah apabila manusia tidak mahu kembali kepada usul. Itu asas kepada perpecahan. Hal-hal yang terkait dengan arah kiblat, hal-hal yang terkait dengan makan makanan yang halal, hal-hal yang terkait dengan mengikut kepada nenek moyang, hal-hal yang tidak menggunakan akal itu semua hal-hal yang membawa kepada furuknya. Furuknya boleh membawa kepada perbincangan tentang pertikaian arah kiblat. Furuknya boleh membawa kepada perbincangan halal dan juga haram. Itu semua jadi furuk-furuk aja. Tapi yang furuk itu terjadi kerana apa? Hal-hal yang boleh menjadi bercabang-cabang itu kerana apa? Kerana bila sudah bercabang-cabang, maka segeralah kembali kepada usul. Dan di sini apakah usulnya? Kita tanya apakah usul itu? Usul itu adalah Alkitab. Kalau hari ini kita kata Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dalam surah Al-Baqarah sampai ayat 176 itu ditutup dengan hal kebajikan. Hal kebajikan itu adalah apabila manusia mahu mula memerhatikan kepada yang usul. Dan apakah hal-hal kebajikan itu? Apakah hal-hal kebajikan? Kalau tadi sebelum ini bercakap tentang ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Maka ayat yang akan kita baca pada minggu hadapan, insya-Allah, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, itu membawa kepada macam mana kita nak bawa manusia kepada kebajikan. Apa jalannya? Dan apa jalan untuk membawa manusia kepada kebajikan? Setelah sebelum ini bercakap tentang perpecahan, ada ini dan ini dan itu dan itu dan itu. Kemudian ditutup dengan, hey, kamu jangan sibuk sangat dengan benda-benda yang lain. Kembali kepada usul ini.
dan Alkitab. Dan sebenarnya Alkitab, Al-Quran ini nak bawa kita ke mana? InsyaAllah itu akan kita bincangkan dalam pertemuan kita yang akan datang pada minggu hadapan, menyambung halaman 27 surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Di hujung, sekiranya ada persoalan, kita buka. Saya tidak semestinya sekali lagi. Kalau ada jawapan, kita jawab. Kalau tak ada pun, kita jawab juga dengan jawapan Wallahu a'lam. Silakan, ada persoalan? Sebelum kita tamatkan. Bismillah. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sekiranya tidak ada apa-apa persoalan, terima kasih kepada semua yang bersama-sama pada malam ini. Walaupun kita dalam sesi tadabbur dengan soalan. Apakah? Hajah Zakiah nak bercakap ke? Ya Ustaz, saya nak cakap. Saya nak tanya. Hajah Zakiah, saya tak dengar soalan daripada sini. Saya dengar. Suara Hajah putus-putus. Saya tak dengar Hajah. Baik, mungkin nanti insyaAllah Hajah Zakiah boleh tuliskan nanti soalan itu kepada saya untuk saya berikan perhatian lanjut insyaAllah, dan kita usaha untuk mencari jawapannya nanti sama-sama. Baik, yang lain juga, saya fikir sekarang dah 10.37, jadi kita berhenti dahulu. Naktafi bihazal qadar. Kita tangguhkan dengan membaca Kafaratul Majlis dan juga Suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.